Dah nak mula ya kelas kita. Sekejap ya, cikgu tengah baiki robot anak cikgu ni. Sekejap ya. Terkeluar pula tangannya. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada kamu semua. Baiklah murid-murid, apa khabar hari ini? Sudahkah kamu bersedia untuk meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4 kita pada hari ini? Baiklah, jika semua sudah bersedia, mari kita lihat tema yang akan cikgu gunakan pada hari ini. Masih tema yang ke-6 dan unit yang ke-16. Tetapi dengan tajuk yang baru iaitu Kelab Robotik. Pernah dengar kelab robotik? Kelab robotik pastilah kelab ataupun persatuan yang berkaitan dengan robot, pembinaan robot, penciptaan robot dan pelbagai lagi lah tentang robot. Baiklah, siapa di antara kamu ahli kelab robotik? Jika kamu merupakan ahli kelab robotik di sekolah kamu, sila cakap saya di ruangan komen video cikgu ini. Baiklah murid-murid, tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat standard kandungan terlebih dahulu. Cikgu menggunakan standard kandungan 5.3 iaitu memahami dan membina ayat mengikut konteks. Mari kita lihat pula standard pembelajaran. Cikgu akan menggunakan standard pembelajaran 5.2-1 iaitu memahami dan membina ayat penyata mengikut konteks. Mari kita teruskan dengan objektif pembelajaran. Baiklah murid-murid, terdapat 2 objektif yang perlu kita capai pada akhir pembelajaran pada hari ini. Mari kita lihat yang pertama. Pada akhir PDPC, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 ayat penyata yang terdapat dalam dialog. Manakala objektif yang kedua ialah murid dapat membina sekurang-kurangnya 4 ayat penyata berpandukan gambar dan frasa yang diberikan dalam buku teks. Mari kita lihat kriteria kejayaan pula. Yang pertama, murid berjaya mengenal pasti ayat penyata dalam dialog dengan tepat. Yang kedua, murid dapat membina ayat penyata berpandukan gambar dan frasa dengan betul. Hari ini cikgu akan menekankan aspek tata bahasa. Baiklah murid-murid, kamu boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 4 halaman 114. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan aktiviti kita yang pertama iaitu membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Kita akan membaca petikan dalam halaman 114 ini bersama-sama. Ikut cikgu ya. Kita baca dengan intonasi dan sebutan yang betul. Kelab robotik. Alif telah menyertai pertandingan robotik. Dia ingin berkongsi pengalaman dengan ayahnya. Apakah pengalaman yang ingin dikongsi oleh Alif? Mari kita lihat bersama-sama gambar yang telah diberikan di dalam buku teks. Baiklah murid-murid, kamu lihat di dalam gambar yang pertama ini ada gambar Alif dan juga ayahnya. Mereka berbual-bual di hadapan pintu rumah. Sewaktu ayah Alif pulang dari kerja, Alif telah menyambutnya di muka pintu. Dengan rasa yang teramat teruja, Alif telah menyatakan kepada ayahnya, "Ayah, saya menjadi juara," kata Alif. Apa jawapan ayahnya? "Tahniah Alif, bagaimanakah pertandingan robotik pada hari ini?" Ayahnya menyoal Alif. Baiklah, kita lihat gambar yang kedua. Baiklah murid-murid, gambar yang kedua ini situasinya berlaku di dalam rumah, di ruang tamu dalam rumah. Baiklah, kita lihat dialog yang diujarkan oleh Alif dan juga ayahnya. Alif berkata kepada ayahnya, "Pasukan saya telah mendapat tempat pertama untuk kategori sekolah rendah. Kami akan ke pertandingan peringkat kebangsaan tidak lama lagi. Pertandingan robotik pada hari ini sangat sengit. Banyak pasukan yang hebat menyertai pertandingan ini." Sangat sengit ni maksudnya sama-sama hebat.
semuanya dapat menonjolkan kreativiti masing-masing, menghasilkan robot dengan sangat hebat. Ibarat kesemuanya layak mendapat tempat yang pertama. Baiklah, kita lihat apa pula jawapan ayah Alif. Wah, hebat sungguh pasukan kamu, Alif, kata ayahnya dengan perasaan yang amat teruja dan kagum. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan dialog dalam situasi yang ketiga. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan dengan dialog dalam situasi yang ketiga. Di dalam situasi yang ketiga ini, ayah Alif bertanyakan sesuatu kepada Alif. Mari kita baca bersama-sama dialog yang diujarkan olehnya. Bilakah pertandingan robotik peringkat kebangsaan akan diadakan? Soal ayah Alif. Alif menjawab, pertandingan tersebut akan diadakan pada bulan hadapan, kata Alif kepada ayahnya. Mari kita teruskan dengan dialog yang keempat. Bolehkah Alif ceritakan suasana pertandingan tadi? Boleh, ayah. Kemudian, tempat kosong. Agak-agaknya, apakah jawapan yang diberikan oleh Alif? Baiklah murid-murid, kita akan membina jawapan yang akan diujarkan oleh Alif bersama-sama. Jawapan tersebut akan mengandungi beberapa ayat penyata. Apakah ayat penyata? Mari kita teruskan. Baiklah murid-murid, berikut merupakan gambar dan frasa yang akan membantu kita dalam membina jawapan Alif bagi menjawab persoalan ayahnya. Baiklah, kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama mempunyai frasa banyak penonton. Gambar yang kedua, memasang robot. Gambar yang ketiga, keistimewaan robot. Dan gambar yang keempat, menerima hadiah. Baiklah, kita akan membina 4 ayat penyata berdasarkan gambar dan frasa ini. Jom kita bina ayat bersama-sama. Baiklah murid-murid, jom kita kenali apa itu ayat penyata. Mari kita rujuk maksud ayat penyata terlebih dahulu. Kamu boleh rujuk ruangan Munshi Cilik di dalam buku teks halaman 114. Mari kita lihat bersama-sama maksud ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Baiklah murid-murid, ayat penyata lazimnya mengandungi subjek, predikat dan juga tanda noktah di akhir ayatnya. Ayat yang mempunyai kata tanya seperti mengapa, apakah, siapakah, di manakah dan sebagainya, itu merupakan ayat tanya. Ayat tanya akan diakhiri dengan tanda soal, bukan tanda noktah. Jadi ayat tersebut bukanlah ayat penyata. Baiklah murid-murid, bagaimana pula dengan ayat yang mengandungi kata seru seperti wow, amboi, aduhai, oh, itu ayat apa? Itu pula ayat seruan. Ayat seruan mempunyai tanda seru di hujung ayatnya. Baiklah murid-murid, kamu harus ingat ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah, bukan tanda seru dan juga bukan tanda soal. Lazimnya mengandungi subjek, predikat dan juga noktah di akhirnya. Baiklah murid-murid, bagi mengukuhkan lagi kefahaman kamu tentang ayat penyata ini, mari kita lihat contoh yang telah disediakan oleh cikgu. Penjual ikan itu sentiasa tersenyum. Baiklah murid-murid, ingat semula apakah yang telah dikongsikan oleh cikgu sebentar tadi? Ayat penyata dia ada subjek, predikat dan juga ada noktah kan? Baiklah, kita lihat ayat yang pertama. Penjual ikan itu ialah subjek. Sentiasa tersenyum merupakan predikat. Pada akhir ayat ini ada tanda noktah. Maka ayat ini kita kategorikan sebagai ayat penyata. Mari kita lihat contoh yang kedua. Pesakit itu merupakan subjek. Berada di hospital merupakan predikat. Dan di akhir ayat ini ada tanda noktah. Maka ayat ini juga merupakan ayat penyata. Boleh faham murid-murid? Ingat, ada subjek, ada predikat dan juga ada tanda noktah. Baiklah, kamu sudah memahami tentang ayat penyata bukan? Kita akan melihat satu demi satu situasi yang terdapat di dalam halaman 114 ini bagi mengenal pasti ayat penyata. Baiklah murid-murid, mari kita lihat terlebih dahulu situasi yang pertama. Ayah, saya menjadi juara, kata Alif.
Baiklah murid-murid, ayat yang diujarkan oleh Alif ini adakah ianya merupakan ayat penyata? Ya, ayat ini merupakan ayat penyata. Ada subjek, ada predikat dan juga ada tanda noktah. Ada tanda soal tak? Tak ada. Baiklah, kita rujuk pula dialog yang diujarkan oleh ayah Alif. Tahniah Alif, tanda seru. Bagaimanakah pertandingan robotik pada hari ini? Tanda soal. Ayat yang pertama, tahniah Alif. Itu merupakan ayat seruan, bukan ayat penyata sebab mempunyai tanda seru. Ayat yang kedua pula ialah bagaimanakah pertandingan robotik pada hari ini? Bagaimanakah merupakan kata tanya. Dan di akhir ayat ini mempunyai tanda soal. Jadi adakah ayat ini merupakan ayat penyata? Tidak, ayat ini merupakan ayat tanya kerana mempunyai kata tanya bagaimanakah dan mempunyai tanda soal pada akhir ayat tersebut. Mari kita lihat pula situasi yang kedua. Mari kita lihat dialog yang telah diujarkan oleh Alif. Pasukan saya telah mendapat tempat pertama untuk kategori sekolah rendah. Adakah ini ayat penyata? Ya, ayat ini merupakan ayat penyata yang pertama di dalam dialog ini. Ayat yang kedua, kami akan ke pertandingan peringkat kebangsaan tidak lama lagi. Adakah ayat ini merupakan ayat penyata? Ya, murid-murid, ayat ini juga merupakan ayat penyata. Pertandingan robotik pada hari ini sangat sengit. Ayat ini juga merupakan ayat penyata. Baiklah murid-murid, ayat yang seterusnya. Banyak pasukan yang hebat menyertai pertandingan itu. Ayat ini juga merupakan ayat penyata. Tak ada tanda soal, tiada tanda seruan. Baiklah, kita rujuk pula dialog yang diujarkan oleh ayah Alif. Wah, hebat sungguh pasukan kamu Alif. Bagaimana pula dengan ayat ini? Ayat ini bukan ayat penyata kerana mempunyai kata seru wah dan mempunyai tanda seru pada akhir ayatnya. Jadi ayat ini merupakan ayat seruan. Baiklah murid-murid, tanpa membuang masa, mari kita lihat situasi yang ketiga. Bilakah pertandingan robotik peringkat kebangsaan akan diadakan? Pasti kamu sudah mengetahui bentuk ayat ini. Ayat ini bukan ayat penyata. Ayat ini merupakan ayat tanya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat ayat yang diujarkan oleh Alif pula. Pertandingan tersebut akan diadakan pada bulan hadapan. Ayat ini merupakan ayat penyata. Aktiviti yang ketiga ini pula merupakan aktiviti membina ayat penyata. Kita akan cuba menjawab persoalan ayah Alif. Untuk frasa dan gambar yang pertama iaitu banyak penonton, apakah ayat penyata yang boleh kita bina? Baiklah, mari kita cuba buat bersama-sama. Boleh ayah nokta banyak penonton hadir semasa pertandingan robotik. Banyak penonton merupakan subjek, hadir semasa pertandingan robotik predikat dan diakhiri dengan tanda nokta. Mari kita lihat gambar dan frasa yang kedua pula. Frasa yang kedua ialah memasang robot. Apakah ayat yang boleh dibina daripada frasa ini? Saya dan kawan-kawan memasang robot. Saya dan kawan-kawan merupakan subjek, memasang robot merupakan predikat dan di akhir ayatnya ada tanda nokta. Baiklah, kita lihat gambar dan frasa yang ketiga. Keistimewaan robot. Kami menceritakan tentang keistimewaan robot kepada juri dan para penonton. Lengkap dah ayat yang ketiga. Mari kita lihat ayat yang boleh dibina untuk gambar dan frasa yang keempat, iaitu menerima hadiah. Akhirnya kami berjaya dan menerima hadiah. Kami merupakan subjek, berjaya dan menerima hadiah merupakan predikat dan di akhirnya ada tanda nokta. Tahniah murid-murid kerana telah berjaya membina 4 ayat penyata dengan begitu baik sekali. Kita sudah sampai di bahagian akhir perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu ada menyediakan latihan kepada kamu. Sila dapatkan latihan tersebut di ruangan deskripsi video cikgu ini. Lengkapkan latihan tersebut dan serahkan kepada guru mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah kamu. Sekian dahulu perkongsian cikgu tentang ayat penyata pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Tetapi sebelum itu, jangan lupa
like, subscribe dan tekan butang loceng di sebelahnya bagi memberi sokongan kepada cikgu untuk menghasilkan video-video yang lebih bermanfaat selepas ini. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!